Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita bersiaran sekali lagi dari bumi Qatar, penganjur ataupun tuan rumah Piala Dunia 2022 yang sekarang ini sudah pun memasuki fasa pertengahan, sudah pun melepasi peringkat suku akhir, pusingan yang kedua dan bakal memasuki peringkat suku akhir. Hari ini adalah hari rehat untuk pemain-pemain dan juga hari rehat juga untuk penyokong-penyokong dan juga peminat-peminat yang berada di bumi Qatar ini. Saya sekarang ini berada di salah satu restoran ataupun kafe, kedai kopi, kafe di pinggir Doha, iaitu berhampiran dengan Al-Wakrah. Tempatnya cukup damai, cukup rileks dalam kedai kopi ini. Kita boleh minum teh, chai sambil rehat-rehat. Okey, hari ini adalah hari rehat. Kita nak mengimbau perlawanan-perlawanan yang lalu, pengalaman yang dilalui sepanjang berada di Qatar untuk mengikuti Piala Dunia. Memang Piala Dunia adalah salah satu acara sukan paling besar di planet bumi, dengan penontonnya mencecah berbilion orang. Setiap tahun ada peningkatan. Dan di segi bisnes, di segi perniagaan, FIFA memang telah berjaya menjana pendapatan yang lumayan melalui penganjuran acara ini, dan ia juga memberikan manfaat kepada seluruh dunia, terutamanya dalam industri sukan. Okey, Qatar menjadi tuan rumah kali pertama. Memang kali pertama pun, dan kali pertama juga untuk negara dari tanah Arab menjadi tuan rumah. Kalau sebelum ini, negara yang pertama dari Asia menjadi tuan rumah ialah Korea dan juga Jepun. Mereka menjadi host pada tahun 2002, dan selepas itu 20 tahun selepas itu Piala Dunia kembali ke Asia mengikut sistem penggiliran yang diilhamkan oleh Havelange ataupun Sepp Blatter selepas itu, Presiden FIFA sebelum ini, dan memberi peluang kepada setiap benua untuk menjadi tuan rumah. Tidaklah sebagaimana sebelum ini, kerana Piala Dunia bermula pada tahun 1930 di Uruguay, dan selepas itu banyak berlegar di negara-negara Eropah. Kita nak cerita pasal apa hari ini? Kita nak cerita pasal pengalaman seorang peminat bola sepak Malaysia yang datang ke Qatar untuk merasai fiesta, merasai kehangatan demam Piala Dunia kali ini. Sanggup menempuh penerbangan 7 jam dari Kuala Lumpur ke Doha, dan akhirnya berlabuh lebih seminggu berada di Qatar untuk mengikuti perlawanan dan juga menikmati kelazatan makanan di sini, dan juga menimba pengalaman dengan peminat-peminat dari negara-negara yang lain. Saya akan bawa anda untuk bersama dengan peminat bola sepak tegar dari Malaysia yang terbang ke Qatar kali ini. Pengalaman pertamanya di Piala Dunia, tetapi kita nak korek, nak timba apa yang beliau dapat di Qatar kali ini. Kita berehat dulu seketika. ابتدى العمل مع الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2016 وذلك عبر إنشاء منتدى التمكين. حرصنا على تلبية جميع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة في الملاعب وجميع المرافق الرسمية للبطولة، ونأمل أن يبقى هذا العمل إرثا مستداما لسنوات طويلة ما بعد البطولة. في فرق ملحوظ جدا خلال الفترة اللي فاتت في موضوع تسهيل وصول ذوي الإعاقة إلى كافة المرافق، في موضوع الاهتمام بالفكرة نفسها، مش مجرد فكرة كام واحد هيستفيد منه أو العائد المادي هيكون منه إيه، لا ده حق إنساني حتى لو في واحد بس. من خلال العمل مع أخواننا في منتدى التمكين تمكنا من أن نضيف للمعايير العالمية. اللي راح يستضيف كأس العالم بعد قطر لابد أنه يرتقي إلى الستاندر اللي احنا وضعناه للعالم. هم اليوم يقدرون يروحون تقريبا كل مكان في قطر. أخيرا صار نشوف ذوي الإعاقة بالشارع، صرنا نشوفهم بيروحوا كل مكان، صار لهم صوت. نتكلم عن مثلا المولز، نتكلم عن مثل المكتبات، نتكلم عن الجامعات، نتكلم عن المستشفيات، نتكلم عن يعني يقول 80% من الأماكن اللي بيزور الشخص سواء كان من ذوي الإعاقة أو سوي accessible. مترو الدوحة الجديد بصراحة من أكثر الأماكن
اللي مجهزة لذوي الإعاقة البصرية على وجه الخصوص. لو هنلاحظ هنلاقي العلامات الأرضية موجودة اللي بتساعد الكفيف إنه يمشي في خطوط مستقيمة، وفيها بيانات للتقاطعات يمين يسار، لأماكن السلالم وغيرها والمصاعد، وحتى أماكن الأبواب الخاصة بالقطارات. نحرص على إشراك جميع أطراف المجتمع في جميع فعالياتنا اللي نقوم فيها، الجميع يكون مشارك، الجميع يكون مستمتع، الجميع يكون موجود وحاضر في الدوحة. Okey, saudara, sebelah saya ialah saudara Anwar ataupun lebih dikenali dengan lebih mesra dengan panggilan Abun ataupun Bun. Dah seminggu lebih di Qatar menonton perlawanan Piala Dunia dan okey, nak tanya Bun lah, sepanjang ini kali pertama melangkah ke Piala Dunia, pentas Piala Dunia di Qatar ni, first experience, apa komen tentang penganjuran. Okay, Datuk Yasni, terima kasih. Ini first time saya join festival menghimpunkan 32 negara World Cup. Di segi penganjuran, di segi host by Qatar, saya rasa kalau saya yang first time ni dah cukup perfect lah, terbaik dari segi logistiknya, dari segi stadiumnya, dari segi dia punya volunteer dia. Maksudnya daripada first point sampai ke stadium, akses di penginapan dan sebagainya, semuanya terbaik lah, Tok. So untuk saya yang first time ni tak rasa janggal lah, sebab dengan apa yang Qatar sediakan, alhamdulillah lah, Tok, memang terbaik lah. Okey, lepas tu kita tengok persiapan dan juga kemudahan dari segi transportation. Kemudian FIFA kata bola sepak Piala Dunia ini adalah satu kejohanan untuk unite, menyatukan semua peminat dari seluruh dunia tanpa ada kira perbezaan agama dan juga negara latar belakang. Bun seminggu lebih di sini, apa rasa bila bertemu dengan penyokong-penyokong daripada negara luar tu? Ya tu, satu pengalaman yang menarik tu. First kali kalau kita bercakap pasal penginapan, kita duduk ni, penginapan yang saya duduk ni dekat Barwah Barhat di antara Al-Wakrah ni, antara yang ujung sekali tu. Dekat sini boleh saya katakan adalah perhimpunan ataupun pusat penginapan tumpuan daripada penyokong-penyokong daripada Amerika Latin. Dan rata-rata mereka adalah fan from Argentina, Brazil, Uruguay, Mexico, dan juga ada juga daripada Jepun, Korea. Kat sini kita dapat unite sebab dengan bola ni, bila kita macam saya keluar pergi minum, keluar petang-petang, pagi-pagi beli breakfast, bila kita bersembang dengan mereka, dan bola ni menyatukan kita tu, walaupun kita different country, negara yang berbeza. Dengan kita tak layak pun. Kita tak layak, dan dia tahu Malaysia not in the World Cup. Kita introduce, where are you? I'm from Malaysia. Dia cakap, where you come from? I'm from Japan, from apa semua. Dan kita bersembang tu, it's not about Malaysia tu sendiri, kita bersembang dalam konteks bola sepak tu. So minat kita sama. Jadi kita datang sini, saya kata saya dah main daripada Malaysia, saya nak tengok kalau boleh bola sepak ni untuk semua. Kalau untuk macam saya lah, macam Jepun, macam Argentina, Mexico, mereka memang mereka cater game mereka tu daripada grouping sampai mereka akan predict sejauh mana yang boleh lah. So mereka akan beli tiket sejauh mana pasukan mereka boleh pergi. Macam saya dapat 5 game pun dah cukup besar rahmat. Tu pasal penginapan tu. Kalau kita cakap tentang logistik tu, dia punya accessibility dia tu, tak tahulah, Datuk pun pernah kongsi pengalaman dengan saya 5 World Cup termasuk yang ni. Banyak habis masa pada travelling day. Betul. Dan tapi kena bayar. Semua kena bayar. Tapi di Qatar dia tu apa menarik? Dengan satu train, maksudnya dengan satu akses
Macam kita saya tinggal di Wakrah. So Wakrah Metro, dia panggil Metro. So kita assign by bus daripada tempat penginapan terus sampai ke Metro Station. Dan di situlah bermula titik mulanya untuk kita nak bergerak kalau di part saya tinggal lah. So Al-Wakrah. So dengan satu stesen kita akan pergi ke Musyarif. Adalah dia macam kalau kat KL kita ni, KL Central kita lah. Dekat situlah kita nak channel ke mana stadium yang kita nak pergi. Dan stadium nak pergi nak access cukup mudah tu. Memang cukup mudah. Cuma penat sikit lah walking distance. Tapi hari pertama, hari kedua, game pertama, hari kedua kita mengeluh. Tapi by right penat kita tu pun akan hilang sebab kita akan bersama-sama dengan penyokong-penyokong dalam bas, mereka duduk menyanyi. Dalam train mereka duduk menyanyi. And all the way nak sampai ke stadium tu pun mereka bersorak dengan ragamnya, dengan cara mereka fanatik dengan negara mereka, dengan attire, dengan macam-macam tu kita boleh tengok tu. Okey, cerita menarik ni. Kita minum dulu pun. Okay, Minum dulu dan lepas ni kita sambung cerita sikit. Inilah penglibatan sukarelawan ataupun volunteer yang terlibat dalam Piala Dunia kali ini. Mereka menyumbangkan tenaga, tetapi lebih daripada itu, saya rasa mereka sangat beruntung kerana dapat menimba pengalaman sambil melihat ataupun menonton perlawanan Piala Dunia. Jadi kita ucapkan tahniah kepada sukarelawan ataupun volunteer yang terlibat dalam FIFA World Cup 2022. Minum dan kita sambung cerita. Chai tu. Chai, ni chai. Ini chai teh lah. Ini teh kosong, teh Arab. Kalau nak rasa lebih manis, dia ada gula kat sini. Gula dia panggil apa nama tadi? Sugar tu. Bukan sugar. Sukar. Gula sukar. Bukan sukar susah tu, tapi sukar. Sukar ialah gula. Okey Bun. Tadi kita cerita pasal transportation, kita cerita pasal keramahan, penyokong apa semua kan. Yeah. Jadi okey 8 venue. Bun dah pergi hampir semualah daripada 8 stadium boleh dikatakan. Apa pengalaman nak kongsi dengan stadium tu? Pasal sebelum ni Europe country lah, Europe fan terutamanya daripada England, dia orang yang paling vokal sekali, paling lantang mengkritik. Yalah, saya rasa mungkin sebab mereka kalah dalam bidding 12 tahun dulu dengan Qatar kan. Tapi bila menjelang kejohanan ni, dia kata tak boleh panas sangat suhu cuaca di Qatar ni. Jadi dalam stadium macam mana? Rasa sejuk macam mana dia orang buat ni nak hilangkan panas ni? Itu satu benda yang sangat menarik tu. Saya alhamdulillah berkesempatan untuk menonton 5 perlawanan. So saya pergi ke 5 venue yang berbeza. 5 venue berbeza. Yeah. Jadi tomahan, hiasi, kritikan daripada pasukan-pasukan ataupun fan-fan luar ni menceritakan bahawa panaslah itu ini. Pada saya tak timbul benda ni. Antara stadium yang saya masuk, saya pakai baju Melayu tu. Saya pakai baju Melayu. Betul. Saya pakai baju Melayu, saya pakai kalau boleh malam tu, kalau disarankan boleh ada macam jaket yang nipis sikit lah untuk nak pakai, sebab dalam dia memang sejuk, berangin, sejuk. Dan saya tak pernah duduk lagi lah. Even saya pernah travel juga ke Eropah, tak ada lagi lah saya duduk aircon, yang tempat yang bukan VIP, bukan dalam box. Berangin tu, sejuk tu. Yeah. Kita rasa suasana nak kata winter tu tak, dia berangin lah, dia windy. Yeah. Dia tak panas, tak apa. But kat sini pun saya tak dengar lagi komplain daripada player. Even dalam media sosial dia, dalam fan dia sendiri, bila kita bersembang pasal stadium tu, tak ada lagi yang komplain kata
Qatar is very hot bila tengok bola ke apa, tak timbul isu tu. Tak timbul isu tu, memang nice lah. So dari segi stadium dia, kalau dari segi condition dari segi isu cuaca tak ada masalah. Tapi reka bentuk dia tak ada cakap tu memang terbaik lah. Antara yang paling saya rasa, memang saya pun kagum lah dengan reka bentuk dia. Macam mana stadium yang dia buat dengan 974-nya dengan stadium 974 974 tu dia dibina daripada susunan shipping container Ya, saya berpeluang tu saya pergi dekat stadium tu, saya tengok kontainer-kontainer yang macam mana dia orang susun tu dah cuma pada awalnya kita dengar dibina khas daripada kontainer dan sebagainya. Nampak macam tak confident Nampak macam tak confident. Tapi sebenarnya saya rasa yalah, in term of cost, saya rasa Qatar, saya rasa dia invest banyak lah untuk stadium macam ni tu. Tapi kreatif dia tu yang kita nak tu. Kreatif dia tu kita nak. Architecture yang modern yang modern sangat estetik. Kita nampak memang simple tapi kukuh tu, sebab dia boleh menampung kapasiti hampir 44,000. So masa crowd duk can tu, duk sokong, duk buat tepuk sorak apa semua, bila celebrate gol dia ada rasa gegak sikit lah. Tapi still steady sebenarnya, dengan view yang cantik apa semua. Alhamdulillah lah. 5 game saya dapat, view semua tip-top. Tapi jangan lupa stadium 974 tu lepas ni dia orang akan kata orang utara punggah. Dia orang akan buka, dia orang akan clearkan. Lagi satu tu 974 ni dia sebenarnya adalah code country dia tu. Betul. Code country senang nak ingat code country of Qatar. 974. Kalau kita 60 60 kita sambunglah 13 ke 12 ke apa kan. Ni 974. Dan saya pun rasa betul tu, sebab game tu adalah game yang terakhir antara Brazil menentang Korea. Ya betul. Dan lepas tu tak ada lagi dah game dekat stadium tu. Dan habis World Cup nanti depa akan, macam Datuk kata tadi dah, depa akan punggah depa akan punggah. Okey saudara, baik juga. Seronok jugalah kita bercerita pasal keadaan stadium, pengalaman menikmati suasana dalam stadium dan juga melihat architecture architecture seni bina. Dia sebenarnya dia menggabungkan seni bina tradisional Arab dan juga moden. Kalau kita tengok Al-Bayat Stadium pembukaan tu, dia dibuat reka bentuk dia, kalau kita duduk dalam stadium tu kita rasa macam seolah-olah ada di bawah kemah ni lah. Bawah kemah dulu kemah paling popular, kemah Badui lah. Kemah orang nomad yang berpindah randah. Itu stadium Al-Bayat, stadium perlawanan pembukaan Piala Dunia 20 hari bulan November dulu. Okey, kita akan sambung cerita selepas ni kerana kita nak minum teh dululah, teh Arab ni, teh Arab Anda akan bersama kami lagi selepas ni. Okey. Dua perlawanan peringkat suku akhir berlangsung hari ini dengan posisi ke peringkat. Morocco akan bertemu dengan Portugal dalam perlawanan yang akan berlangsung di Al-Tumama Stadium pada jam 6 petang ataupun jam 11 malam waktu kita di tanah air. Morocco dan Portugal, satu perlawanan yang pastinya akan menjadi tanda tanya apakah Cristiano Ronaldo akan kembali semula dalam kesebelasan utama. Itulah persoalannya. Kerana jurulatih mereka Fernando Santos sudah pun menguji formula tanpa Cristiano Ronaldo. Dalam perlawanan sebelum ini ketika menentang pasukan Switzerland, mereka mampu menang besar. Tetapi kali ini perhatian akan tertumpu sama ada Cristiano Ronaldo akan diturunkan ataupun tidak. Dua kali mereka berjumpa di Piala Dunia antara Morocco dan juga Portugal. Kali pertama pada tahun 1986, Morocco menang 3-1 dan yang paling baru ialah pada tahun 2018 Piala Dunia di Rusia. Dalam perlawanan terakhir peringkat kumpulan, Ronaldo lah yang berjaya menjaringkan gol kemenangan 1-0, jaringan tunggal membawa mereka ke pusingan kedua. Dan ini adalah perlawanan yang ketiga, tetapi persoalan yang akan berlegar ialah apakah Cristiano Ronaldo akan diturunkan dalam kesebelasan utama pilihan Fernando Santos. Jadi perlawanan Morocco-Portugal akan berlangsung di Al-Tumama, satu stadium yang sangat unik. Ia dibina berinspirasikan kopiah putih, kopiah orang Arab itu. Jadi kami ingin membawa anda untuk menyaksikan seni bina dan juga keindahan
Stadium Al-Tumama. Sedap teh ni. Teh kosong. Tapi kalau nak manis, sukar ada, gula ada, tambah lagi. Bagus itu ni kalau sikit perut ni. Okey Bun. Kita juga kalau nak sembang pasal bola kan, kita alangkah bahagianya kita kalaulah dalam Piala Dunia ni ada pasukan Malaysia kan di Qatar kali ni. Malaysia tak ada di sini tapi rombongan FAM ada di sini lebih kurang 40 orang, rombongan yang besar juga. Mungkin peluang untuk mereka menyaksikan perlawanan Piala Dunia sambil menimba pengalaman lah kalau ada pengalaman yang boleh dibawa balik. Kerana dalam delegasi FAM tu ada ramai dari pasukan-pasukan negeri-negeri ya, persatuan-persatuan negeri, wakil negeri. Jadi kita harapkan mereka membawa pulang sesuatu bukan saja bawa balik kurma Qatar, tetapi juga membawa balik pengalaman dan juga pengetahuan lah. Bila kita nak layak Piala Dunia ni Bun? Okey, sebelum tu 2026 Bun di Amerika, Canada dengan Mexico, 3 country akan jadi host. US, yeah. Okey, alright. Ada 48 pasukan. FIFA dah tambah daripada 32 menjadi 48. Jadi slot untuk benua pun akan bertambah. Ya, pasti. Okey, ada seorang player kita kata kita ada peluang. Ada yang mengkritik mimpi di siang hari lah apa semua kan. Pada saya apa yang dikatakan oleh pemain kebangsaan tu sekurang-kurangnya memberi motivasi lah. Kita
kena simpan cita-cita. Biar Dream big kita tu, dream, dream big. ya, kita ada mimpi dulu. Kita kena bermimpi dan juga berwawasan untuk layak. Tapi FAM tak buka mulut pun pasal tu. Ya. Kan? Rasa-rasa macam mana ni? Cuma tu kalau yalah kita kena ada winning mentality lah. Dream big tu salah satu, winning mentality tu salah satu. Tapi kalau nak cakap pasal World Cup tu 2026, tak ada benda yang mustahil. Apa yang saya belajar dekat as a spectator untuk World Cup kali ni tu, saya nampak satu spanduk, dua spanduk daripada India tu. Bangladesh pun ada. Bangladesh pun ada. Ada satu wording, we hope one day Bangladesh will be in World Cup. Ya. Ya, saya nampak Kadang-kadang tu. tak terima akai pun. Betul. Tak terima akai pun benda ni. Depa tak malu pun Mereka tak malu Ya, sebab ya. apa? Sebab yalah, mana country yang tak mau. Lagi-lagi orang yang negara yang belum pernah menyertai mana-mana World Cup. Kan? The first debut memang satu benda yang cukup mengagumkan. Jadi tak mustahil macam Iceland dan sebagainya pernah join untuk World Cup, juga Euro dan sebagainya. Jadi saya tak mau pergi terlalu jauh tu 2026. 2023 nanti kita ada Piala Asia tu Di sini ni. di Qatar. Ya, betul. Jadi kalau kita bercakap dalam konteks 2026, pada saya satu jenis yang agak jauh, tapi kayu pengukur dia adalah 2023 ni Piala Asia. Ya. So Qatar Ya. Qatar akan host, replace daripada China. So China dia tak mau buat, so dia bagi Qatar. Dekat situ kita boleh letak kayu pengukur. Sebab dalam tempoh 4 tahun lagi kita ada, sudah pasti kita ada Qualifying grouping dan sebagainya. Dan yalah, dengan tim yang kita ada, walaupun bukan mission tak mission kan dan sebagainya, kita boleh tengok lah. Kita hadap dulu AFF Suzuki bulan 12 ni. And then Asia Cup. Dekat situ kita boleh letakkan satu penanda aras yang orang kata mungkin kita dah separuh langkah untuk berada dalam kelompok setara negara-negara. Paling tidak kita tengok Jepun, kita tengok Korea, mereka terlalu jauh tu dengan kita tu. Tapi tak mustahil untuk kita buat comeback dengan macam Datuk tadi, rombongan-rombongan daripada delegasi FAM. Kan? Mungkin mereka boleh bawa 2-3 tonik orang kata. Bawa suntik kat mereka ni, kita inject sikit power, inject sikit magic apa. Mana tahu one day 2026 insya-Allah tu tak mustahil benda ni. Adidas kata nothing is impossible. Okay. Dan ramai pun gergasi tumbang dalam World Cup. Betul. So, Germany kat balik awal. Germany, Belgium, itu antara pasukan yang kita meletakkan satu antara seeded team yang kita nak tengok dalam knockout stage. Tapi yang tinggal sekarang ni adalah unseeded di Morocco, antara pasukan yang boleh memberi tentangan untuk edisi World Cup 2022 di Qatar dia tu. So untuk Malaysia tak mustahil tu. Tapi yalah, kita kena do something lah tu. Tak boleh lah nak collab nanti pun yang tu tak boleh, yang ni tak boleh dah apa. Sebab once bila hang contribute untuk national kan, so kita kena bagi the best lah tu kan. Kita kena letakkan itu sebagai top priority kita. Kim Panggun first day dia datang kat Malaysia, dia dah sampai kat sini, dia kata dia akan bawa Malaysia ke Piala Dunia, untuk layak ke Piala Dunia. Ramai yang ketawa, ramai yang gelak lah kan. Tapi pada saya dia ada visi. Kita harus ada keazaman lah, keinginan untuk ke Piala Dunia. Saya pun sebenarnya ditanya juga oleh a few fan daripada Korea tu. Masa perlawanan Brazil dengan Korea. Where you from? Sebab saya ikat dalam Malaysia. Ini kalau saudara nak tahu, tuan-tuan nak tahu, ini dia orang panggil jubah laib. Dia panggil laib, tapi laib tu adalah maskot yang bermaksud macam pemain yang lincah lah. Lipas kudung. Super skill player. Jadi jubah ni mungkin bawa balik Malaysia nanti boleh pergi sembahyang tarawih ke apa kan. So lepas tanya saya pasal KPG tu, lepas tanya how's your opinion about Kim Panggun signing contract with Malaysia team? Ini Korea punya Korean spectator. Okay. So saya kata I reserve my comment, but saya kata KPG really ambitious dan juga sangat orang kata ada vision yang selalu tinggi dan cukup baik lah. The way how dia pick up tu terlalu positif lah. Sebab as a good coach, saya rasa dia memang berhajat nak bawa. Sebab kalau tengok gameplay kita sekarang pun dah berubah tu. Kan kita tengok player kita gameplay semua dah berubah. So tak mustahil tu satu hari lagi insya-Allah tu Malaysia akan berada di pentas bumi antara mewakili Asia
dalam World Cup insya-Allah tu. Kita pun akan bermain di Asian Cup di Qatar ni Ya. tahun depan. Jadi peluang bermain di World Cup Stadium saya rasa, dan untuk peminat-peminat juga boleh datang ke Qatar lah untuk memberi sokongan, dan mungkin ada yang tak sampai di Piala Dunia ni, masa Piala Dunia mungkin datang pada Asian Cup nanti tengok Malaysia main sambil dapat menikmati pengalaman di Tak World pergi Cup tu Stadium. mudah nak akses tu. Ya. Sangat mudah nak akses untuk pergi ke semua stadium. Sekiranya mana-mana stadium untuk menyaksikan perlawanan Piala Asia nanti sangat mudah. Saya rasa memang enjoy gila dia punya transport dia. Ya. Memang senang. Nasi Arab pun senang kat sini, memang sesuai dengan cita rasa kita. Saya rasa Bun lepas ni boleh jadi tour guide untuk peminat-peminat Malaysia kalau nak datang tahun depan ke Piala Asia. Tapi tu satu lagi tu jangan lupa Malaysian kat Qatar ni pun Ya, ramai ya, tu, kita ada 5,000 orang. Ya. Betul. Saya jumpa duta kita di Qatar ni kan. TYT, tuan yang utama. Dia kata Malaysian yang ada di Qatar ni lebih kurang 5,000. Tapi dia orang punya keakrapan unity, dia orang unite, dia orang memang strong dan mereka juga terlibat dalam persembahan kompang di Luzal Stadium. Jadi kalau ada rezeki anda datang untuk melihat perlawanan akhir nanti di Luzal, carilah kelab bukan kelab penyokong tapi orang Malaysia, rakyat Malaysia yang berada yang mendiami, yang bermastautin di Qatar, mereka main kompang. Bagus juga memperkenalkan budaya kita. Okey Bun, terima kasih banyak. Sama-sama tu. Cantik live, saya panggil live. Ini barang rare tu, sangat rare. Ya. Saya jumpa 2-3 orang, dia orang duk tanya nak beli kat mana apa semua ni kan. Saya rasa sekarang pun dah habis stok dekat Qatar ni. Mungkin dia orang kena order untuk restock lah untuk peminat-peminat yang lain. Okey saudara, dari tepi padang sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada saudara Bun, saudara Anwar yang datang sebagai peminat menyokong pasukan-pasukan pilihan dia. Antara pasukan pilihan dia yang balik awal ialah Jerman, tapi ada pasukan lain lagi terutamanya Brazil dan juga Argentina, Three Lion, England. It's Okey. coming home tu. Okey saudara, terima kasih. Terima kasih. Kita akan bersama lagi selepas ini. Minum teh dulu. Pemenang antara pasukan Portugal ataupun Morocco akan bertemu pemenang di antara England ataupun France. England dan France akan bertemu di Al Bayat pada awal pagi waktu di tanah air kita ataupun 10 malam waktu di Qatar. Pertemuan antara dua gergasi Eropah ini, kalau diikutkan dalam rekod Piala Dunia, 2 kali mereka bertemu. Kali pertama pada tahun 1966 ketika England menjadi tuan rumah. England menang 2-0. Itu cerita pada tahun 1966. Dan kali kedua mereka bertemu di Piala Dunia ialah pada ketika Spain menjadi tuan rumah pada tahun 1982. England menang dengan jaringan yang sangat selesa iaitu 3-1. Jadi ini adalah pertemuan yang ketiga bagi mereka. England adalah favourite. Sambil itu pasukan France ataupun Perancis juga mempunyai reputasi yang sangat tinggi, apatah lagi mereka adalah penyandang juara Piala Dunia kali ini. Jadi England dan France akan melakukan perhitungan di Al Bayat Stadium. Inilah stadium yang menjadi gelanggang pembukaan dalam perlawanan Piala Dunia pada 20 hari bulan November yang lalu, di mana dalam perlawanan pembukaan melibatkan pasukan tuan rumah Qatar. Kami ingin membawa anda untuk mengenali lebih dekat dan juga melihat keindahan serta seni bina yang sangat menarik di Al Bayat Stadium.
Okey, baik saudara. Itulah temu bual sambil sembang santai kami di kafe, salah satu kafe di kawasan pelancongan, kawasan tarikan pelancongan di Al-Wakrah Beach di Qatar ini. Okey, terima kasih kepada anda yang mengikuti perkembangan kami dari tepi padang. Terus memberikan sokongan kepada kami, ikuti kami, like page Facebook kami dari tepi padang. Juga ikuti kami di Twitter, di Instagram dan juga di YouTube channel. Saya akan berakhir di sini. Seperti biasa, jangan lupa untuk terus mengikuti perkembangan dan juga kuis yang akan kami berikan kepada anda selepas ini, dan juga kumpulkan soalan teka bola untuk membawa anda ke Old Trafford menyaksikan perlawanan MU Manchester United di sana. Kita jumpa lagi. Majulah sukan untuk negara. Salam manis dari tepi padang di Qatar. Piala Dunia 2022 cerita World Cup. Haya haya. Bye bye.